Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Azalina dan rakan-rakan sekalian. Saya Pavitran, anak lelaki Nagia, bersama dengan rakan saya iaitu Jasmitra, anak perempuan Tiaga Raja, ingin membentangkan tentang tugasan dua kami, iaitu pendekatan berasaskan amali berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan sebelum ini. Dalam tugasan dua ini, kami perlu membentangkan tentang pendekatan berasaskan amali yang terdiri daripada 4 subtopik yang kami akan bentangkan lepas ini. Pertama adalah definisi, yang kedua adalah konsep dan peranan, yang ketiga adalah strategi dan kaedah, akhirnya kelebihan. Pendekatan berasaskan amali boleh didefinisikan sebagai seorang, sepasang ataupun sekumpulan kecil murid dibekalkan dengan bahan dan sumber untuk menjalankan pembelajaran. Ini merupakan kaedah yang paling praktikal dan berkesan untuk digunakan dan dapat membantu seseorang murid secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid juga boleh mendapatkan sesuatu pengetahuan lebih mendalam dan jelas semasa mengaplikasikan pendekatan berasaskan amali ini. Seterusnya adalah konsep pendekatan berasaskan amali. Pendekatan berasaskan amali adalah satu pendekatan yang mempraktikkan teori dalam kehidupan sebenar. Contohnya, kami menghasilkan satu RPH tentang reka bentuk dan teknologi iaitu tahun 4. Standard kandungan yang kami gunakan dalam RPH adalah tajuk 5 iaitu reka bentuk makanan. Standard pembelajarannya adalah 5.1.8 menghasilkan satu reka bentuk pada bahan makanan yang dipilih berdasarkan lakaran yang disediakan menggunakan bahan dan alatan yang sesuai, dan 5.1.9 membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Dalam RPH ini, murid akan menyediakan satu reka bentuk makanan iaitu krim yang berwarna-warni bagi cupcake tersebut. Daripada sini, murid dapat mempelajari tentang cara membuat krim daripada teori untuk amalkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, pendekatan berasaskan amali juga dapat menggalakkan pembelajaran aktif. Murid menjadi lebih aktif dan minat apabila guru memberi kerja hands-on dalam kelas berbanding dengan pendekatan yang lain. Sebagai contohnya, murid terlibat secara aktif dalam permainan memutarkan wheel dengan magic stick. Mereka juga membuat perbincangan dan menambah baik lakaran reka bentuk produk makanan yang sedia buat secara kreatif dan inovatif menggunakan bahan yang mereka dapat. Murid juga terlibat secara aktif semasa menghasilkan produk reka bentuk makanan iaitu membuat krim berwarna-warni. Ia juga dapat menarik dan mengekalkan minat murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Seterusnya, pendekatan ini dapat membantu murid untuk memperkukuhkan ingatan mereka. Contohnya, dalam RPH yang kami hasilkan, murid mempersembahkan hasil reka bentuk produk mereka kepada kumpulan lain dengan memberi penjelasan yang kritis dan kreatif.
Perkara ini dapat membantu murid dalam mengingati apa yang dipelajari semasa amali tersebut. Pendekatan ini juga dapat mengoptimumkan penggunaan multisensori ketika belajar. Hal ini demikian kerana murid menggunakan tangan, mata, telinga dan sebagainya untuk menghasilkan krim yang berwarna-warni tersebut. Seterusnya, peranan guru berdasarkan pendekatan berasaskan amali. Apakah peranan guru berdasarkan pendekatan berasaskan amali? Okey, yang pertama adalah guru sebagai fasilitator. Guru hanya membimbing murid-murid untuk melaksanakan tugasan yang guru bagi tersebut. Dalam RPH, guru telah membimbing murid menggunakan pengadun kek untuk membuat krim berwarna-warni bagi mereka bentuk produk makanan seperti yang dilakarkan sementara murid membuat. Peranan yang seterusnya adalah guru sebagai pengelola bahan dan sumber pembelajaran yang diperlukan, iaitu guru menyediakan pelbagai bahan dan sumber kepada murid supaya pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Sebagai contoh yang dibuktikan, guru menyediakan 2 spin wheel secara digital yang disenaraikan dengan beberapa bahan seperti pewarna makanan, gula-gula, coklat dan buah-buahan. Selain itu, guru juga dapat merangsang daya pemikiran kreatif murid dengan menyumbangkan idea kepada murid. Dalam RPH yang kami hasilkan, murid diberi masa selama 5 minit untuk membuat perbincangan dan menambah baik lakaran reka bentuk produk makanan yang sedia buat secara kreatif dan inovatif menggunakan bahan yang mereka dapat. Guru juga sebagai seorang pembimbing dan pelatih murid untuk meneroka, mencari, menyelesaikan masalah, menyelidik soalan dan menyampaikan hasil pembelajaran dengan lebih berkesan. Sebagai contohnya, guru memberi tugasan kepada murid-murid dan membimbing mereka untuk menyelesaikan amali tersebut. Daripada bimbingan ini, murid boleh mempelajari cara yang betul dan efektif untuk menghasilkan atau menyelesaikan sesuatu. Mengikut RPH yang kami hasilkan, guru telah membimbing murid menggunakan pengadun kek untuk membuat krim berwarna-warni bagi mereka bentuk produk makanan seperti yang dilakarkan sementara murid membuat. Dalam RPH kami menggunakan pendekatan berasaskan amali dalam setiap isi pelajaran yang kami telah hasilkan. Kami mengagihkan masa untuk melaksanakan amali adalah selama 20 minit, iaitu dalam fasa perkembangan supaya murid-murid dapat menghasilkan satu krim berwarna-warni untuk menghias ke atas cupcake agar kelihatan lebih cantik dan enak untuk dimakan. Bahan bantu mengajar iaitu BBM sangat penting untuk melaksanakan pendekatan berasaskan amali kerana tanpa ada barang seperti bahan-bahan menghasilkan krim dan lain-lain. Bahan bantu mengajar yang kami gunakan adalah pengadun kek, cupcake, bahan menghasilkan krim, pewarna, gula-gula, coklat dan buah-buahan. Dengan menggunakan pendekatan ini, murid dapat menghasilkan produk makanan dengan lebih berkesan dan lancar serta kreatif dan inovatif supaya dapat memupuk nilai kerjasama antara pasukan atau kumpulan mereka. Untuk maklumat,
Tentang RPH yang lebih lanjut, boleh melihat lampiran yang disediakan dalam slide tersebut tentang RPH. Strategi dan kaedah. Dalam tugasan yang telah dihasilkan, kami telah menggunakan 2 strategi pembelajaran dan 2 kaedah pembelajaran. Bagi strategi pembelajaran, kami menggunakan pembelajaran berpusatkan murid dan pembelajaran berlaku secara 2 hala, iaitu guru dan murid. Manakala kaedah pembelajaran pula, kami menggunakan kerja kumpulan dan demonstrasi. Mari kita melihat di bahagian manakah kami menggunakan strategi dan kaedah tersebut. RPH yang telah kami hasilkan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan amali. Kami telah menggunakan strategi pembelajaran berpusatkan murid, di mana murid telah diberi peluang untuk menghasilkan reka bentuk makanan secara sendiri, di mana guru minta murid untuk menambahbaikan lakaran mereka bentuk hasil hiasan cupcake dan menghasilkan satu hiasan reka bentuk terhadap cupcake tersebut. Di sini, murid dapat menjana minda yang kreatif dan inovatif, di mana mereka secara sendiri dapat berfikir secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan hiasan cupcake tersebut. Seterusnya, dengan murid sendiri menghasilkan satu hiasan cupcake, murid dapat bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Di sini, murid secara sendiri dapat mempelajari cara untuk menghiaskan cupcake secara sendiri. Selain itu, melalui pembelajaran berpusatkan murid, murid juga dapat menghasilkan satu hubungan yang rapat bersama dengan guru. Kerana di sini guru berperanan sebagai fasilitator, di mana guru membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh murid semasa menghasilkan reka bentuk makanan tersebut. Bukan setakat itu saja, pembelajaran berpusatkan murid ini juga membantu pelajar menghadapi cabaran abad ke-21, di mana guru telah mengajar pembelajaran dengan menggunakan alat penjimat masa, iaitu menggunakan teknologi. Di sini murid dapat pendedahan tentang teknologi juga dan cara menggunakan teknologi, iaitu alat penjimat masa secara selamat dan siap dan hemat. Seterusnya, dalam pendekatan ini juga, guru telah menggunakan kaedah demonstrasi, iaitu teknik PDPC yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah menggunakan alat penjimat masa dalam fasa perkembangan, di mana guru telah menunjukkan cara menggunakan dan menghasilkan krim keju menggunakan alat penjimat masa, iaitu pengadun kek. Dan model yang telah digunakan dalam demonstrasi ini ialah modal hidup, di mana guru menggunakan modal sebenar untuk mendemonstrasikan aktiviti tersebut kepada murid, di mana guru telah memasang alat penjimat masa, iaitu pengadun kek, di depan murid dengan menunjukkan langkah-langkah keselamatan dan cara menggunakan dan cara ia berfungsi serta cara menghasilkan krim keju dengan betul, selamat dan hemat. Seterusnya, cara pelaksanaan demonstrasi ialah perancangan, pelaksanaan, latihan dan penutupan, di mana sebelum
sebelum guru mengajar cara menggunakan alat penjimat masa menggunakan kaedah demonstrasi, guru telah membuat perancangan dari segi penentuan topik dan objektif, perancangan langkah-langkah demonstrasi, persediaan alatan dan radas, serta penyusunan tempat dan demonstrasi. Seterusnya, pelaksanaan pula, guru telah menerangkan cara menghasilkan krim keju, iaitu krim keju yang telah dihasilkan melalui demonstrasi, pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai modal hidup di mana guru menunjukkan cara menghasilkan krim keju menggunakan alat penjimat masa secara sebenar dan penggunaan alat dan radas mengikut langkah-langkah yang disediakan di mana guru telah mengukur sukatan bahan-bahan tersebut menggunakan alat yang sesuai dan betul serta penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian bagi memastikan murid sedang memberi perhatian. Guru juga turut menggunakan kaedah menyoal bagi sentiasa memastikan murid sedang memberi perhatian. Dalam fasa latihan, murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti demonstrasi di mana guru memberi peluang untuk murid sendiri merasakan cara menggunakan pengadun kek dan guru membetulkan kesilapan murid jika murid membuat apa-apa kesilapan dan kesalahan semasa menghasilkan krim keju menggunakan pengadun kek tersebut. Pada penutup pula, guru membuat perbincangan dengan murid tentang aktiviti iaitu menghasilkan krim keju menggunakan pengadun kek yang telah ditunjukkan melalui demonstrasi dan murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota yang berkaitan di mana murid-murid dapat membuat satu rumusan dan murid dapat mencatat tips-tips penting berkaitan cara menggunakan alat penjimat masa iaitu pengadun kek serta cara menghasilkan krim keju. Ini adalah demonstrasi, kaedah demonstrasi yang telah digunakan dalam RPG tersebut. Dalam RPG yang telah kami hasilkan, kami juga telah menggunakan kaedah kerja kumpulan dalam fasa imajinasi di mana guru telah minta murid untuk bekerja dalam pasukan, iaitu guru minta murid-murid untuk menambah baikkan lakaran hiasan reka bentuk cupcake menggunakan krim keju dan bahan hiasan yang telah dapat untuk mereka. Dengan bekerja dalam kumpulan, murid-murid dapat bekerja secara satu kumpulan dan mengeluarkan pelbagai idea yang kreatif dan inovatif. Dengan wujudnya pasukan, bersama-sama wujudlah pelbagai dan banyak idea kreatif dan inovatif yang boleh menambah baikkan hasil lakaran hiasan reka bentuk cupcake mereka. Bukan setakat itu saja, kerja kumpulan ini juga dapat meningkatkan semangat serta komitmen dalam ahli kumpulan, di mana murid-murid dapat bekerja secara bersungguh-sungguh semasa mereka bekerja dalam kumpulan kerana mereka dapat berkongsi maklumat yang mereka dapat dengan rakan-rakan mereka semasa mereka bekerja secara pasukan. Seterusnya, ia juga dapat memupuk kemahiran berfikir secara dinamik dalam menyelesaikan masalah semasa mereka bekerja dalam kumpulan, di mana murid dapat menyelesaikan masalah mereka iaitu menambah baikkan
hasil lakaran hiasan reka bentuk cupcake menggunakan krim keju dan bahan-bahan yang telah diberikan oleh guru kepada mereka. Bukan setakat itu sahaja, perkongsian maklumat yang kreatif dan kritis daripada ahli kumpulan juga sangat mempengaruhi kerja mereka semasa mereka bekerja dalam kumpulan untuk menambahbaikkan dan memantapkan kerja mereka, di mana melalui mereka membuat perkongsian maklumat untuk menambahbaikkan lakaran hiasan cupcake mereka dengan pelbagai idea dan pelbagai perkongsian yang kreatif dan kritis. Murid dapat memberi hasil yang terbaik dan mereka dapat membandingkan hasil mereka dengan kumpulan mereka bagi menentukan hasil yang manakah lebih mantap dan lebih kreatif. Kemahiran diagnostik yang efektif juga dapat ditingkatkan melalui kerja kumpulan, serta murid juga menjadi lebih mahir dan cekap dalam mentadbir dan mengurus, di mana murid diberi 5 minit untuk menambahbaikkan hasil mereka. Dalam 5 minit tersebut, murid-murid dapat bekerja secara kumpulan bersama-sama dapat menghasilkan satu lakaran hiasan reka bentuk dengan cepat dan lebih mantap kerana mereka dapat mengurus masa mereka dengan cekap dan lebih mahir. Kelebihan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan amali. Dengan itu, berdasarkan RPG yang telah kami hasilkan menggunakan pendekatan berasaskan amali, ia memberi pelbagai kelebihan kepada murid-murid, di mana melalui pendekatan berasaskan amali, murid akan lebih faham dan berkemahiran terhadap perkara yang mereka pelajari, di mana menurut RPG yang kami telah hasilkan, murid dapat memahiri dan memahami tentang penghasilan reka bentuk makanan menggunakan bahan dan alatan yang mereka terdapat untuk menghasilkan reka bentuk makanan. Bukan setakat itu sahaja, murid juga akan berpeluang untuk berfikir secara kreatif dan kritis, di mana walaupun guru telah menetapkan bahan dan alatan yang mereka patut gunakan untuk menghias makanan, tetapi murid masih berfikir dan mengeluarkan idea yang kreatif dan inovatif, serta berfikir secara kritis untuk menghasilkan lakaran hiasan reka bentuk makanan yang sangat cantik dan kreatif berbanding dengan kumpulan lain. Bukan setakat itu sahaja, pendekatan berasaskan amali ini juga menyebabkan murid bergerak secara aktif dalam proses PDPC, di mana murid dapat murid bertindak secara aktif dan mereka dapat menghasilkan tugas yang telah diberi kepada mereka dengan cepat dan pantas. Pada masa yang sama, hubungan sosial antara murid dan guru juga akan menjadi lebih berkesan, di mana murid akan menanya soalan kepada guru-guru dengan lebih berani untuk mereka mendapatkan jawapan kepada soalan yang mereka terdapat. Oleh itu, hubungan sosial antara murid dan guru juga dapat dipertingkatkan, dan murid-murid yang berasa malu dan segan juga dapat mengatasi
masalah mereka untuk berinteraksi dengan guru supaya untuk mendapat jawapan untuk soalan yang mereka terdapat. Seterusnya, kompetensi murid dalam pembelajaran dapat ditingkatkan secara berterusan untuk mengembangkan kemahiran mereka, di mana murid-murid tidak akan merasa bosan dan tidak berminat terhadap pembelajaran. Tetapi dengan pendekatan berasaskan amali ini, murid-murid akan menjadi lebih berseronok dan mula belajar dengan lebih bersungguh-sungguh untuk mempelajari kemahiran yang mereka ingin mencapai. Sebagai contohnya, semasa mengaplikasikan RPG tersebut, iaitu murid diberi amali untuk menghasilkan hiasan reka bentuk cupcake menggunakan krim keju dan bahan disediakan oleh guru. Murid-murid memberi komitmen yang sepenuhnya untuk menghasilkan cupcake tersebut dan tidak menjadi bosan dan tidak berduduk diam tanpa membuat apa-apa, tetapi murid buat kerja mereka dengan bersungguh-sungguh. Dengan ini, secara langsung dan tidak langsung, murid dapat mengembangkan kemahiran dan ilmu yang mereka terdapat terhadap mereka bentuk makanan. Dengan ini, kita dapat merumus bahawa pendekatan berasaskan amali ini lebih sesuai untuk mata pelajaran RBT kerana menurut DSKP, kebanyakan objektif pembelajaran, standard kandungan dan standard pembelajaran ini lebih kepada amali dan lebih kepada projek-projek. Oleh itu, pendekatan berasaskan amal ini akan menjadi salah satu pendekatan yang lebih sesuai yang boleh digunakan oleh para guru RBT untuk menjalankan proses PDPC mereka bagi mengelak, serta ia juga turut dapat mengelakkan murid menjadi bosan dan tidak memberi minat terhadap pembelajaran. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.